Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli matin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasa fihi wal amala bihi wa nashra bihi hatta yatina al yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'asiyati warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, al-aman al-aman al-aman. Ya hafiz ya mujib qallisna minal waba. Ya Allah, al-aman al-aman al-aman. Ya hafiz ya mujib qallisna minal waba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pertama sekali bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan nikmat kesihatan, nikmat masa lapang yang Allah Taala berikan kepada kita, kita masih lagi berpeluang untuk datang hadir ke majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita dalam majlis ini, Allah mengangkat segala musibah dan bala bencana yang menimpa kita dengan keberkatan majlis ilmu. Dan dengan keberkatan majlis ilmu ini juga mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rezeki yang baik zahir dan batin, dan seterusnya menjadikan kehidupan kita kehidupan yang husnul khatimah sehinggalah kita diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung pengajian kita daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang ataupun yang disusun oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain amin, iaitu kitab yang disusun oleh seorang mujaddid abad yang kelima, seorang waliullah, seorang aulia, seorang kekasih Allah, yang mana kita baca kitab beliau ini mudah-mudahan dengan keberkatan kitab beliau ini kita dapat beramal sebagaimana amalan para salafus salih. Jadi pada malam ini kita sambung muka surat yang ke muka surat 51, zikir yang ke-10. Zikir yang ke-10 itu sebelum ni zikir yang ke-9, iaitu selawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat ini banyak kelebihan dia. Banyak dah kita baca hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kelebihan selawat itu juga ialah apa? Mengangkat segala musibah, bala bencana. Jadi kalau kita banyak berselawat dalam keadaan sekarang ini, mudah-mudahan dengan selawat itu akan mengangkat musibah ataupun bala bencana yang menimpa kita. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama salafus saleh. Bila mereka ditimpa bala bencana, ditimpa musibah, mereka akan buat majlis bacaan selawat. Mereka akan buat majlis bacaan selawat. Sama ada baca selawat yang biasa dibaca ataupun baca selawat yang dikhususkan dalam buku yang tertentu yang dinamakan Dalailul Khairat. Selawat Dalailul Khairat, itu yang selalu diamalkan oleh para ulama ketika mana ditimpa musibah ataupun bala bencana. Jadi maknanya amalkan selawat, mudah-mudahan dengan berkat selawat itu Allah memberikan kesihatan yang baik kepada kita, mengangkat segala musibah dan bala bencana yang menimpa kita. Kemudian yang zikir yang ke-10 iaitu apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak dapat memberi mudarat, dengan berkat disebut namanya, dengan berkat disebut namanya oleh sesuatu yang ada di bumi
ataupun di langit, dan dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi zikir yang ke-10 ini juga banyak kelebihannya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikir yang ke-10 ini apabila dibaca oleh seseorang, nescaya tidak akan dapat memberi mudarat apa sahaja makhluk melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dibaca, diamalkan zikir yang ke-10 ni, tidak ada sesuatu pun makhluk di langit ataupun di bumi yang dapat memberikan mudarat kepada si pembaca melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yaumin wa masa'i kulli lailatin bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul 'alim salasa marratin lam yadurruhu syai'un." Nabi sebut dalam hadis, Nabi mengatakan tidak ada seorang hamba yang membaca pada tiap-tiap subuh, pada setiap pagi dan juga tiap-tiap petang 3 kali baca bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama'i wa huwa samiul 'alim ni, baca 3 kali pada pagi dan juga pada waktu petang. Lam yadhurruhu syai'un, tidak dapat memberi mudarat apa-apa pun ke atas si pembaca, ke atas orang yang membaca 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang. Oleh sebab itulah kebanyakan dalam hizib sama ada hizib Imam Nawawi ke, dalam Ratibul Attas ke, Ratibul Haddad ke, semua kalau kita tengok mesti ada, antaranya ada zikir ni, bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul 'alim. Kelebihan membaca zikir yang ke-10 ini. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, maka hendaklah engkau baca setiap bahagian daripada zikir ini. Hendaklah kita baca setiap bahagian daripada zikir yang 10 ni, setiap daripada satu zikir ini. Imam Ghazali kata baca berapa kali? 100 kali. Pertama sekali baca 100 kali. Setiap daripada satu zikir yang 10 ni baca 100. Maknanya jadi 1000. Ataupun 70 kali. Kalau tak mampu nak baca setiap satu tu 100 kali, bacalah 70 kali. 70 kali pun tak mampu juga, banyak. Ataupun 10 kali. Ataupun baca 10 kali, itu paling sedikit lah. Baca setiap satu daripada zikir tu 10 kali. Dan 10 kali adalah bilangan yang paling sedikit. 10 tu adalah bilangan yang paling sedikit, supaya semuanya berjumlah tidak kurang daripada 100 zikir. Jadi kalau seseorang dia baca setiap satu zikir ni 10, jadi 10 zikir ini pada hari tersebut tidak kurang daripada 100 kali dibacakan, tak kurang daripada 100 kali. Jika dihimpunkan semua tu 10. Ataupun kalau tak mampu nak baca ke semua tu, sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ni, pilih antara zikir-zikir tertentu untuk diamalkan, jangan setiap hari kita tu tak ada zikir yang kita baca langsung. Mesti ada zikir yang kita baca. Zikir ni seumpama makanan. Cuba kalau hari tersebut kita tak makan, tak payah makan. Sarapan pagi tak perlu, tengah hari tak perlu, makan malam pun tak perlu. Boleh? Tak boleh kan? Dah gelisah lah. Dah gelisah. Itu makanan zahir. Makanan batin ni adalah zikir. Jadi kalau batin kita, rohani kita tak pergi makan dengan zikir, maka rohani kita itu kelaparan. Kelaparan. Cuma kita lah tak terasa. Macam mana kita nak tahu rohani kita tu lapar ataupun tidak? Bila seseorang dia rasa banyak tak tenang dalam hidup dia. Dalam hidup dia rasa banyak tak tenang. Daripada tenang, banyak tak tenang. Banyak tak tenang tu disebabkan apa? Disebab hati dia kurang zikir. Hati dia kurang zikir. Tak ada zikir dalam hati dia ataupun kurang. Orang yang hati dia penuh dengan zikir, insya-Allah hidup dia tu, jiwa dia tenang. Jiwa dia dalam keadaan mutmainnah, dalam keadaan tenang.
Oleh sebab itulah salah satu apa nama cara nak elak daripada zaman sekarang ni banyak orang apa stres. Banyak orang stres dan sebagainya lah, sehingga membawa kepada bunuh diri dan sebagainya. Wa na'udzubillah min zalik. Salah satu sebabnya ialah memang secara fizikalnya dia ada penyakit. Dia kena ada jumpa psikiatri dan sebagainya. Tapi sebenarnya punca asalnya adalah pada jiwa dia. Kalau jiwa tu sentiasa dipenuhkan dengan zikir, dipenuhkan dengan amalan-amalan rohani, insya-Allah jiwa tu akan tenang dan tak akan terkenalah penyakit-penyakit seperti itu. Dan kalaupun terkena pun taklah membawa kepada bunuh diri dan sebagainya. Dan hendaklah engkau lazimkan mengekali akan zikir ini. Hendaklah dilazimkan, diistiqamahkan zikir ini. Dan jangan engkau berkata-kata sebelum terbit matahari. Jadi lepas daripada kita semayang subuh tu, lepas daripada habis semayang subuh, lepas daripada baca wirid, jangan berkata-kata, jangan bercakap-cakap sebelum terbit matahari. Kenapa? Kerana nak diisi dengan baca zikir inilah. Dan jangan engkau berkata-kata sebelum terbit matahari, kerana disebutkan di dalam hadis bahawa amalan seperti ini, iaitu berzikir setelah sembahyang subuh sampai terbit matahari dengan tidak dicelahi oleh sebarang percakapan, adalah lebih afdal, lebih utama daripada memerdekakan 8 orang hamba daripada keturunan Nabi Ismail AS. Jadi maknanya seseorang yang lepas daripada sembahyang subuh tu, dia duduk di tikar sembahyang di sejadah, dia duduk berzikir tanpa dia bercakap sampailah waktu terbit matahari, sampailah waktu syuruk, maka orang ini perbuatannya itu lebih afdal, lebih baik daripada dia memerdekakan 8 orang hamba daripada keturunan Nabi Ismail AS. Padahal keturunan Nabi Ismail itu tak ada yang hamba. Jadi perumpamaan apa dia nak katakan bahawa fadilat dia itu sangat besar. Fadilatnya itu sangat besar bagi orang yang melakukan amalan ini. Maknanya duduk berzikir lepas pada sembahyang tu sampai waktu terbit matahari, sampai syuruk, baru lepas tu barulah dia bangun, dia buatlah aktiviti-aktiviti yang lain. Jadi habis yang bab yang ke-7. Jadi kita masuk bab yang ke-8. Bab yang bab yang ke-8. Bab yang ke-8 ini iaitu adab setelah terbit matahari sampai ke waktu gelincir matahari. Kalau tadi bab yang ke-7 tu adab dia sampai terbit matahari. Adab yang ke-8 adab setelah terbit matahari. Lepas pada terbit matahari, apa yang kita nak kena buat sampai kepada waktu gelincir matahari, iaitu waktu waktu gelincir matahari, waktu zawal. Bila matahari dah ada dekat tengah-tengah, waktu istiwa. Lepas waktu istiwa tu, bila gelincir tu waktu zawal, waktu nak masuk zuhur tu. Maknanya daripada terbit matahari sampai pada waktu masuk zuhur, apa yang perlu kita buat. Jadi kata Imam Al-Ghazali, apabila matahari telah terbit sekadar satu galah. Bila matahari dah terbit sekadar satu galah, apa maksud satu galah ni? Galah kita tahu kan? Galah kita nak mengait kait buah ke apa tu. Tu apa nama galah. Jadi bila matahari terbit sekadar satu galah, maknanya daripada pandangan kita daripada sini ke arah matahari. Jadi kita duduk kat sini, kita tengok matahari naik, terbit daripada sana tu. Anggaran pada pandangan mata kita tu macam tinggi segalah. Anggaran pada pandangan lah. Anggaran pada pandangan. Kalau dalam istilah moden ni, dia ada masa dia. Ada masa dia. Masanya apa? Kita tengok waktu syuruk. Kalau waktu syuruk tu kata 6.30, katakanlah waktu syuruk 6.30. Jadi nak tahu macam mana matahari terbit kadar tinggi satu galah tu, tambah 16 minit. Tambah lagi 16 minit. Maknanya 6.30 syuruk, tambah lagi 16 minit, 6.46 kan. 6.46 tu dah kira isyraq. Apabila matahari telah terbit sekadar satu galah, maknanya dengan tambahan 16 minit tadi,
maka sembahyanglah engkau 2 rakaat. Bila kita tengok waktu syuruk 6.30, kita tambah lagi 16 minit, 6.46. 6.46 tu kita dah boleh sembahyang 2 rakaat. Sembahyang sunat 2 rakaat. Sembahyang sunat apa ni 2 rakaat ni? Engkau lakukan sembahyang ini, yakni sembahyang sunat 2 rakaat ni. Okey, sembahyang sunat 2 rakaat ni dinamakan sembahyang sunat isyraq. Sembahyang sunat isyraq. Kenapa dinamakan sembahyang sunat isyraq? Sebab lepas daripada waktu syuruk tu, kita tambah 16 minit tu, tu nak isyraq. Isyraq, maka sembahyang sunat 2 rakaat tu dinamakan sembahyang sunat isyraq. Engkau lakukan sembahyang ini, yakni sembahyang sunat isyraq ini, setelah habis waktu yang dimakruhkan sembahyang, yakni setelah habis tempoh masa yang dimakruhkan sembahyang. Apa tempoh masa yang dimakruhkan sembahyang itu? Iaitu masa antara selepas sembahyang subuh sampai naik matahari sekadar 1 galah. Itu tempoh yang dimakruhkan sembahyang yang lain-lain. Sembahyang yang lain yang dimakruhkan. Yang tak ada sebab lah. Yang tak ada sebab. Yang ada sebab tak ada masalah. Contoh yang ada sebab ni, contohnya sembahyang qada subuh. Subuh terlepas, lepas tu nak qada pada waktu tu, ataupun nak sembahyang sunat fajar yang tak sempat dibuat sebelum subuh tu, ataupun nak sembahyang sunat wudu, ataupun sembahyang sunat tahiyatul masjid, masuk masjid pada waktu tersebut, iaitu sembahyang tu yang ni tak dimakruhkan. Sembahyang yang dimakruhkan contohnya kalau buat pada waktu tu sembahyang hajat, sembahyang istiqarah, sembahyang yang lain-lain yang tak ada sebab, atau bukan sebab yang mendahului, yang tu tak boleh lah. Yang boleh seperti mana sebut dia qada sunat fajar kalau waktu inilah, kemudian sembahyang sunat wudu, tahiyatul masjid, itu contoh yang dibolehkan. Yang lain tu tak boleh. Maknanya lepas daripada sembahyang subuh sebelum matahari terbit tu, tempoh tu je yang tak boleh nak sembahyang yang dimakruhkan. Tempoh tu saja. Oleh sebab tu sembahyang sunat isyraq ni buat selepas daripada syuruk tadi, lepas daripada matahari dah terbit. Sebab kalau buat sebelum, belum ada sebab nak buat sembahyang isyraq tu. Sebab tak berlaku isyraq, tak berlaku terbitnya matahari lagi. Apabila matahari telah naik sampai kepada waktu duha, yang tadi tu matahari terbit kadar tinggi segalah, iaitu tambahan 16 minit lepas daripada waktu syuruk. Jadi sembahyang sunat isyraq ni dia singkat, masa dia singkat. Lepas daripada terbit matahari tambah 16 minit sembahyang sunat isyraq, lepas tu dah habis. Sebab lepas daripada tu pula akan masuk waktu duha pula. Lepas tu masuk waktu duha pula. Jadi isyraq tu pendek. Masa isyraq tu sangat pendek, sangat singkat. Apabila matahari telah naik sampai kepada waktu duha, iaitu apabila telah berlalu lebih kurang 1/4 siang. Bila dah berlaku 1/4 siang, maknanya apa 1/4 siang ni? Bila matahari dah panas sedikit, kita dah rasa bahang matahari tu, dah rasa sedikit bahang matahari tu, tu dikira 1/4 siang. Itu dikira 1/4 siang. Maknanya kata tadi, kalau syuruk 6.30 tambahan 16 minit 6.46 tu waktu isyraq, maknanya 6.40 tadi 6.46 dalam pukul 7 lah, lebih kurang dalam pukul 7:05 minit macam tu, dah boleh duha, ataupun 7.30, dah boleh buat solat duha. Dah boleh buat solat sunat duha. Baik, solat sunat isyraq tadi, kalau orang tanya dalilnya dah tentulah daripada Al-Quran, yang mana Allah Taala sebut dalam Quran, yusabbihna bil asyi wal isyraq. Yusabbihna bil asyi wal isyraq. Maknanya ada perkataan isyraq dalam firman Allah Taala dalam surah dalam surah Sad, yang mana Allah menyatakan iaitu gunung ganang
bertasbih pada waktu isyraq, pada waktu bil asyi, pada waktu petang. Dan wabil isyraq, pada waktu pagi. Jadi gunung ganang tu bertasbih pada waktu petang dan juga pada waktu isyraq tu waktu pagi. Kemudian apa lafaz solat sunat isyraq? Lafaz dia usalli sunnatal isyraqi rak'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatal isyraqi rak'ataini lillahi ta'ala, sahaja aku sembahyang sunat isyraq 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu lafaz lafaz niat bagi solat sunat isyraq. Kemudian bila matahari dah naik sampai kepada waktu duha, bila 1/4 siang, maknanya barulah sembahyang sunat duha. Hendaklah engkau mengerjakan sembahyang sunat duha bila dah berlalu 1/4 siang, iaitu apa? 2 rakaat, 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat. Jadi solat sunat duha ni sama ada bilangan dia 2 rakaat paling sedikit, 4 rakaat, 6 rakaat ataupun 8 rakaat. Bahkan dalam hadis disebutkan sampai ke 12 rakaat. Nanti kita bacakan hadis dia. Maknanya solat sunat duha tu boleh buat 2, boleh buat 4, boleh buat 6, boleh buat 8, boleh buat 10 dan boleh buat 12. Sebab 10 dengan 12 tu ada sebut dalam hadis. Cuma di sini Imam Ghazali sebut sampai 8 sajalah. 8 tu yang yang masyhur. 8 ni yang masyhur. Tapi bilangan dia tu sampai boleh sampai kepada 12 kerana ada dalil hadis dia. Jadi pilihlah mana yang kita mudah, nak buat 2 ke 4 dan sebagainya. Jadi sembahyang sunat duha ni pun ada dalilnya dalam Quran. Tu wadduha, surah apa? Duha tu kan. Wasyamsi wadduhaha, wal lail iza saja tu. Ataupun wadduha, tu dalil dia daripada Quran. Engkau kerjakan sembahyang ini, yakni sembahyang sunat duha ini 2 rakaat, 2 rakaat sekali salam. Maknanya kalau kita buat 4, afdalnya buat 2 rakaat sekali salam. Kalau buat 2 rakaat saja tu tak ada masalah lah. Kalau buat 4, buat 6, buat 8, buat 10, buat 12, afdalnya setiap 2 rakaat salam. Setiap 2 rakaat salam. Itu lebih afdal. Kalau nak buat sekaligus sampai 4, sampai 6, sampai 8, 10, 12, boleh, tak ada masalah. Cuma yang afdalnya dipisah-pisahkan 2, 2, 2, 2. Itu yang lebih afdal. Seperti apa yang telah diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih afdal. Kalau nak buat bersambung pun tak ada masalah, boleh buat juga. Dan sebenarnya sembahyang ini sangat baik. Dan sembahyang ini sangat baik dan sangat besar pahalanya. Sangat baik dan sangat besar pahalanya. Oleh itu terserahlah kepada seseorang apakah dia hendak memperbanyakkannya atau mengurangkannya terpulang. Liman sya'a, siapa yang nak banyakkannya ataupun siapa yang nak kurangkan, boleh, tak ada masalah, pilihan masing-masing. Jadi sembahyang sunat ini sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat isyraq tadi kita dah tahu 2 rakaat. Waktu dia apa? Lepas daripada waktu syuruk tambahan 16 minit. Itu waktu dia, waktu isyraq. Lafaz ni kita dah tahu tadi, usalli sunnatul isyraqi rak'ataini lillahi ta'ala. Kemudian bacaan surah-surah dalam solat sunat isyraq, kita boleh baca pada rakaat pertama tu surah Al-Kafirun, lepas pada Fatihah, kemudian pada rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan man sallal fajra fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullah ila tulu'i syams summa shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Dalam hadis Nabi menyatakan man sallal fajra, siapa yang solat subuh fi jama'atin, solat subuh secara berjemaah, tak kiralah jemaah di rumah ke, jemaah di dewan ke, jemaah di masjid ke, ataupun jemaah di padang ke, tak kisah, asalkan berjemaah. Summa qa'ada yazkurullah, kemudian dia duduk di sejadah itu berzikir kepada Allah Ta'ala ila tulu'i syams, sampailah pada terbit matahari.
summa shalla rak'ataini, kemudian dia bangun sembahyang sunat 2 rakaat. Itu sembahyang sunat isyraq. Kanat lahu ka ajri hajatin, pahala dia seumpama dia mengerjakan haji. Pahala dia seumpama dia mengerjakan haji, wa umratin, dan mengerjakan umrah, tamatin. Haji dengan umrah tu pahala yang sempurna. Maknanya kalau dia sembahyang 2 rakaat isyraq, dia bermula daripada subuh tadi lah, sembahyang subuh jemaah, kemudian dia duduk zikir, lepas tu dia buat solat sunat isyraq, dia akan dapat pahala seolah-olah mengerjakan ibadat haji dengan umrah tu dengan sempurna. Kalau haji dapat haji mabrur lah. Kalau umrah dapat umrah yang sempurna. Itu pahala dia. Itu ganjaran pahala dia bagi orang yang dapat buat solat subuh jemaah, duduk zikir sampai terbit matahari, kemudian yang ketiga mengerjakan 2 rakaat solat sunat isyraq. Kemudian yang duha tadi. Duha tadi guna dalil yang sama juga. Guna dalil hadis yang dibacakan tadi juga. Guna dalil yang sama bagi solat sunat duha. Kalau solat sunat fajar tadi, dalil yang itu solat sunat duha pun sama. Dalil yang sama tadi. Kemudian solat sunat duha tadi, kita dah tahu apa dia punya waktu dia. Kemudian kita nak bacakan hadis tentang kelebihan solat sunat duha. Yang mana hadis daripada an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala awsani qalili bi salasin la ad'uhunna hatta amuta sauma salasati ayyamin min kulli syahrin wa salati duha wa naumin ala witrin. Sahihul Bukhari. Dalam hadis ini Sayyidina Abu Hurairah ataupun namanya Abdurrahman bersabda, awsani qalili, telah berwasiat kekasih aku iaitu Nabi SAW lah, bisalasin, dengan 3 perkara, la ad'uhunna hatta amut, yang mana tidak aku tinggalkan sehinggalah aku mati. Sehingga mati, iaitu apa? Sauma salasati ayamin min kulli syahrin, iaitu puasa 3 hari pada tiap-tiap bulan. Yang Nabi pesan pada Sayyidina Abu Hurairah, jangan tinggal. Pertama ada puasa 3 hari pada tiap-tiap bulan. Kemudian wa salati duha, dan salat sunat duha. Kemudian wa naumin ala witrin, iaitu tidur sebelum witir. Tidur sebelum witir. Kemudian dalam hadis yang lain juga daripada Sayyidina Abu Hurairah, yang mana beliau berkata qala awsani qalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin. Sama juga, Nabi SAW berwasiat kepada Sayyidina Abu Hurairah dengan 3 perkara, iaitu apa? Siyami salasati ayamin min kulli syahrin, puasa 3 hari pada tiap-tiap bulan, wa rak'atai duha, iaitu solat 2 rakaat sunat duha, wa an utira qabla an anam, dan berwitir sebelum tidur. Kalau tadi tidur dulu baru witir, yang ini witir dulu sebelum tidur. Witir dulu baru tidur. Maksudnya lepas pada isyak buat witir dulu, lepas tu tidur. Maksudnya apa tadi? Kalau berkenaan dengan witir ni, tak mestinya tidur dulu baru buat witir. Sebab apa? Waktu witir tu selepas pada isyak tu dah kira waktu witir. Maknanya boleh buat witir awal, sama macam kita solat tarawih, tarawih kita buat witir awal kan. Kita buat witir awal. Baik, kita tengok pula apa dalil hadis yang menunjukkan jumlah bilangan solat sunat duha yang 2, 4, 6, 8, 10, 12 tadi. Baik, hadis daripada Sayyidah Ummu Hani radhiyallahu taala anha, inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam daqala baitaha yauma fathi Makkah faqtasala wa shalla 8 raka'atin falam ara salatan qattu aqafa minha qara annahu yutimmu ruku'a wa sujuda wa zalika duha. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Qari. Dalam hadis daripada Sayyidah Ummu Hani. Sayyidah Ummu Hani ini adalah
saudara dengan Sayyidina Ali karamallahu wajah, maknanya sepupu Nabi SAW. Beliau mengatakan inna Nabi sallallahu alaihi wasallam daqala baitaha yauma fathi Makkah. Maknanya Nabi SAW masuk ke rumah Sayyidah Ummu Hani pada hari yauma fathi Makkah, pada hari Fathul Makkah. Pada hari Fathul Makkah Nabi masuk ke Mekah dan Nabi masuk ke rumah Ummu Hani. Faqtasala, Nabi masuk tu untuk mandi. Kemudian lepas Nabi mandi wasalla, Nabi solat samaniya rakaatin, Nabi solat 8 rakaat. Falam ara salatan, kata Ummu Hani, aku tak pernah tengok Nabi solat qattu aqafa minha, yang lebih ringan daripada solat 8 rakaat tadi, lebih ringkas. Qaira annahu yutim rukuk, dengan Nabi menyempurnakan rukuk was sujud, Nabi menyempurnakan rukuk dan sujud. Walaupun Nabi buat secara ringkas, Nabi menyempurnakan rukuk dan sujud. Wa zalika duha, dan itu adalah solat sunat duha. Yang 8 rakaat tadi adalah solat sunat duha. Ini dalil 8 rakaat solat sunat duha. Dan daripada Sayyidah Muazzah binti Abdullah Al-Adawiyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, sa'alat Aisyah radhiyallahu anha kam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salat ad-duha, qalat 4 rakaatin wa yazidu ma syaa. Kemudian Sayyidah Muazzah ini pula dia bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, isi Nabi sallam. Dia tanya berapa solat duha yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala menjawab, Rasulullah SAW solat duha 4 rakaatin, sebanyak 4 rakaat. Wa yazidu ma syaa, dan baginda akan menambah lebih daripada 4 rakaat tu kalau Nabi nak buat lebih. Ini dalil 4 rakaat. Kemudian daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahawa Nabi SAW bersabda, man hafaza ala rak'atay duha qufirat lahu zunubuhu wa in kanat misla zabadil bahri, rawahu Tirmizi. Daripada Sayyidina Abu Hurairah, Nabi mengatakan, Nabi bersabda, man hafaza ala rak'atay duha, sesiapa yang memelihara, menjaga 2 rakaat solat sunat duha, maknanya di istiqamah 2 rakaat tu setiap hari, qufirat lahu zunubuhu, nescaya akan diampunkan dosanya, wa in kanat misla zabadil bahri, walaupun dosa-dosanya itu ibarat sebanyak buih-buih di lautan, maknanya dosa-dosa kecil, dengan dia melakukan 2 rakaat duha, Allah akan ampunkan dosa-dosa tersebut. Ini dalil 2 rakaat solat sunat duha. Kemudian hadis yang terakhir, dalam hadis ni kita akan nampak dalil 2, 4, 6, 8, 10 dan 12. Dihimpunkan sekali. Daripada Sayyidina Abu Zar radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in sallaita duha rak'ataini lam tuqtab minal ghafilin. Nabi bersabda, Nabi kata kepada Sayyidina Abu Zar, in sallaita duha, kalau engkau mengerjakan solat sunat duha rak'ataini, 2 rakaat, lam tuqtab minal ghafilin, nescaya engkau tidak akan ditulis dicatat daripada golongan orang yang lalai. Kalau buat 2 rakaat, nescaya tak akan ditulis engkau di kalangan orang yang lalai. Kalau buat 2 rakaat. Wa in sallaitaha samanian kutibta minal faizin, dan kalau engkau buat 8 rakaat, nescaya, dan kalau engkau buat 8 rakaat, nescaya engkau akan ditulis sebagai orang yang terlangkau pula. Pergi baca 8. Tadi 2 kan, 2 4 dululah. Wa in sallaitaha arba'an kutibta minal muhsinin, dan kalau engkau buat 4 rakaat, engkau akan ditulis di kalangan orang yang berbuat kebaikan, muhsinin. 2 tadi tak ditulis sebagai orang yang lalai, kalau buat 4 ditulis sebagai orang yang berbuat kebaikan. Wa in sallaitaha sittan kutibta minal qanitin, dan kalau engkau buat 6 rakaat, engkau akan dicatat sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in sallaitaha samanian kutibta minal faizin, dan kalau engkau buat 8 rakaat, engkau akan ditulis, dicatat sebagai orang yang orang yang faizin, orang yang orang yang berjaya, orang yang faizin, orang yang berjaya. Wa in sallaitaha ashran lam yuktab laka zalikal yaum
zambun. Dan kalau engkau buat 10 rakaat pada hari tersebut, engkau tidak akan ditulis, dosa-dosa tu tak akan ditulis pada hari tersebut. Kalau buat 10 rakaat, nescaya kalau ada dosa pada hari tersebut tak akan ditulis, tak akan dicatat dosa-dosa pada hari tersebut. Itu dosa kecil. Maknanya diampunkanlah, diampunkan. Wa in sallaitaha sinta asyrata rakaatan. Dan kalau engkau buat 12 rakaat, nescaya banallahu laka baitan fil jannah, nescaya Allah akan bina sebuah rumah bagi engkau di dalam syurga. Maknanya apa? Maknanya layak masuk syurga lah. Kalau rumah ada boleh buat dalam syurga, maknanya orang tu layak masuk syurga. Layak masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Jadi dalam hadis ni komplit, ada semua. Dalil 2 rakaat, dalil 4, dalil 6, dalil apa nama tadi? 8, dalil 10 dan juga dalil 12 rakaat. Jadi maknanya kalau siapa nak buat sampai 12 pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau tak nak buat banyak-banyak, buat 2 rakaat pun dah memadai, dah cukup, asalkan istiqamah. Jadi bacaannya adalah sama. Bacaan dalam apa nama, dalam solat sunat duha ni, bacaan dia pada rakaat pertama samalah Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, ataupun pada rakaat pertama boleh baca apa nama ni, wadduha wal laili iza saja, ataupun baca wadduha, surah duha kan, boleh mana-manalah. Kemudian pada rakaat kedua baca surah Asy-Syams ataupun surah Al-Ikhlas. Boleh baca mana-mana surah tersebutlah, ataupun surah-surah yang lain pun. Okey. Satu lagi yang kita kena jelas kat sini, bagi para ulama lain, ini berbeza pandangan. Ulama lain berbeza pandangan daripada Imam Al-Ghazali. Ulama lain berpandangan solat sunat Isyraq dan duha tu adalah sama, tak ada beza. Ulama lain berbeza pandangan daripada Imam Al-Ghazali dengan mengatakan solat sunat duha dengan Isyraq tu adalah sama. Dalam arti kata yang lain, lepas daripada waktu syuruk, kita tambah 16 minit tu dah boleh buat duha. Bagi pandangan ulama lain, lepas daripada waktu syuruk tu, tambahan 16 minit tu dah boleh buat duha. Pasal bagi mereka duha dengan Isyraq tu adalah sama, tak ada beza pun, adalah sama. Jadi boleh buat pada waktu tersebut. Sedangkan bagi Imam Ghazali, sikit lagi, sedangkan bagi Imam Ghazali membezakan, Isyraq ni lain, duha ni lain. Jadi kalau kita ikut pandangan Imam Ghazali, 16 minit tambahan daripada syuruk tadi, kita buat Isyraq dulu rakaat. Lepas tu bila dah matahari dah naik sikit, dah panas sikit, baru kita buat duha. Jadi kalau ditanya nak ikut mana satu ni, terpulang. Dua-dua boleh. Kalau kita ikut yang pandangan ulama lain, nescaya kita dapat duha saja. Kalau kita ikut pandangan Imam Ghazali, kita dapat Isyraq, kita dapat duha. Mana-mana boleh berlaku. Ini perbezaan pandangan. Dalilnya sama tadi, yang saya bacakan hadis tadi, dalilnya sama, dapat pahala haji dengan umrah yang sempurna bagi orang yang dapat buat tadi. 3 perkara tadilah, sembahyang subuh berjemaah, duduk berzikir sampai terbit matahari, dan yang ketiga adalah buat 2 rakaat solat sunat Isyraq ataupun solat sunat duha. Itu kelebihan dia. Kemudian nanti akan datang insya-Allah kita akan baca, kita sebut apa kelebihan-kelebihan yang lain bagi orang yang mengerjakan solat sunat duha secara istiqamah. Buat solat duha tu istiqamah, 2 rakaat. Bukan sekadar dia dapat mempermudahkan seseorang itu dalam sudut rezeki, bahkan dengan 2 rakaat duha tu dia jaga keseluruhan tubuh badan dia. 360 sendi tu dijaga dengan kelebihan dia melakukan solat sunat duha. Maknanya dia akan sihat walafiat lah. Dia akan sihat walafiat. Jadi sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah kurang itu daripada diri saya sendiri. Sekadar itu saja. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi marji'ul ma'ab wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.